Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati wajabat syafa'ati. Sadaqallah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat rahimakumullah, dirafahkan setinggi-tinggi syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencucuri rahmatnya, juga memberi hidayah dan taufik serta inayahnya. InsyaAllah kita dapat menunaikan perintahnya dengan keadaan yang sempurna, yang tiada gangguan daripada mana-mana pihak, untuk kita meneruskan amal kita untuk bekalan hidup di dunia dan di akhirat insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat rahimakumullah, sebelum kita menyambung perkara-perkara yang berkaitan dengan hikmah Al-Fatihah, jadi insyaAllah kita cerita dulu perkara-perkara yang berkaitan dengan panganan. Orang Jawa cakap panganan, orang Melayu cakap apa? Makanan. Panganan, makanan. Jadi kita punya, Allah bagi rezeki kepada kita ni, Masya Allah, yang namanya panganan itu. Orang yang cerita ni sak pirang-pirang, ada hitung pun rakenanya, saking akai. Kayak panganan zaman biyen wis dilali kabeh, panganan baru-baru podo muncul. Ya, ngasalah ya tai minyak, tai itik kabeh kena dipangan. Ya Pak ya. Jadi itulah perkara yang kita nak bincang. Tapi di antara kita ni ada mereka-mereka yang selalu memfitnah makanan. Sedangkan makanan itu adalah makanan rezeki yang Allah turunkan daripada langit, Allah yang tumbuhkan daripada bumi, sebagaimana yang kita minta di dalam sembahyang duha kita. Idza in kana rezeki fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan fa qarribhu wa in kana qariban fa yassirhu wa in kana musiran fa yassirhu wa in kana qalilan fa kassirhu wa in kana haraman fa tahhirhu. Macam itu lenjaluk karo Gusti Allah, Pak. Ya. Ya Allah, nek rezekiku nang langit kono ya Allah, dunne ya Allah, dunne atuh. Nang jero bumi ya Allah. Apa, Pak? Oh, kon ngetokne kok. Upine jeboli kabeh. Kledeke kladine kabeh kuwi sangka bumi, Pak. Jadi, Pak, kok ada cedekno, kok cedek mudahno, kok payah mudahno, apa ya? Kok sithik akehno. Ya Allah, ya Rabbi, ya Maulana, ya Karim. Tapi itulah di antara kita ni ramai yang kita lupa kepada nikmat Allah itu, yang selalu suka memfitnah makanan, Pak. Orang nak order sup kambing dah, Pak. Itu ceritanya lah, ini cerita. Sup kambing. Oh, kawan sebelah, bang, baik-baik makan sup kambing, bang. Nanti darah tinggi bawa mati dah. Dia punya fitnah dia, Pak. Padahal daging kambing itu daging yang paling sedap. Iyalah, kalau kita dah tak boleh makan, kita jangan makan itu aja. Janganlah fitnah. Ini daging kambing tak baik kalau dimakan. Nanti datangkan darah tinggi macam-macam, Pak. Macam-macam lah. Jadi kita ni sebenarnya lupa kepada nikmat Allah itu. Patutnya alhamdulillah saya
Pastinya ada sebab kenapa kita tak boleh makan. Ini gula, janganlah, jangan. Potong kaki, potong kepala, subhanallah ya Allah. Itu terus jam aja dia punya fitnah. Sedangkan gula tu Allah bagi ya Allah untuk kekuatan manusia. Kalau tak ada gula, tak ada kekuatan, tak ada power, ya Pak. Tapi kenapa kita boleh jadi macam itu? Kerana Allah kata kita pun Allah tak suka orang yang berlebih-lebihan. Ya, banyak sangat lemangan. Esok kula, tengah hari kula, sore kula, bengi sura, bayar kula. Apa? Jadinya kelebihan makanan. Jadi Allah kata jangan makan lebih-lebih. Nabinya pesan, kok makan sekadar yang sederhana, ya, belum kenyang berhenti. Kalau kita makan, saya lah makan selagi tak kenyang, belas saja. Ya ngasih, kok lali, alhamdulillah. Subhanallah Pak ya. Jadi kita insyaAllah mudah-mudahan tidak akan memfitnah makanan-makanan itu. Ya, kerana apa? Kerana fitnah itu adalah suatu perkara yang tidak sangat dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya betul, maka jadinya apa Pak? Dia kata mengumpat. Kalau sekiranya betul perkara yang kita cerita itu, yang keburukan itu, maka namanya mengumpat. Kalau sekiranya tak betul, maka jadinya fitnah. Jadi di antara dua-dua itu adalah suatu perkara yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita tidak akan menjadikan satu perkara, satu kenikmatan itu adalah fitnah. Banyaklah makanan yang kita tahu. Nak minum susu cair itu aja, susu cair pula. Susu berkrim, cap junjung, cap junjung. Sekarang tak ada Pak, susu cap junjung tu. Kemana larinya pergi susu cap junjung? Susu cap teko ada, susu cap hama. Jadi alhamdulillah, ini paling jahat ni. Bila kita baru aja nak pegang, Pak, ini paling jahat dia punya Ustaz. Subhanallah. Susu cap teko, susu yang berkrim tu Pak. Kita baru pegang aja, ini Ustaz paling jahat benda ni. Dia punya fitnah tu dah sampai tiba-tiba dah Pak. Jadi kita insya-Allah mudah-mudahan kita ingat bahawa segala apa yang Allah bagi, segala apa yang kita nampak kenikmatan itu, maka kita nak makan itu Allah dah bagi laluan. Kalau sekiranya kamu baca doa ni, insya-Allah kamu selamat daripada apa-apa yang kamu nak makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nak nengok-nengok makanan itu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kita dah minta keberkatan daripada Allah. Segala makanan dan kita lihat, kita melihat makanan tadi tu Pak. Kan jemputan itu kalau makan daripada hujung sampai hujung sana, tak tahu berapa puluh jenis Pak, termasuk kuih-kuihnya. Baik, itu kita dalam round itu kita dah baca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Doa nak mengelakkan daripada bahaya segala apa yang terkandung dalam makanan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung denganmu ya Allah daripada perkara-perkara yang mendatangkan tidak baik kepada makanan ini. Kalau adalah bi kalimatillahi tammah, dengan ayat-ayat yang sempurna. Kita minta lindung, tadi minta jauhkan daripada segala mudarat. Ya Pak,
Jadi itu semuanya adalah doa-doa supaya kita tak lupa bahawa nikmat-nikmat Allah itu adalah kita sangat penting disyukuri, jangan difitnah. Gitu. Ya Allah, ya Rabbi. Alhamdulillah. Apa itu? Kita doa lagi sambung. Hadza min fadli Rabbi, inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Yang kita dah ambil tadi Pak. Daripada beraninya, daripada kambingnya, daripada lembunya, daripada ayamnya, semua kita cedok Pak. Oh, tengok dia punya beras panjang-panjang geramnya Pak. Padahal kita nak makan tadi cuma setengah centong aja pun boleh tak habis Pak. Kita kerana geramnya dengan beras panjang-panjang tadi, kita ambil macam selera gitu. Jadinya apa Pak? Jadinya bila kita dah mula makan aja, bismillahirrahmanirrahim, kita pun makan. Lah, rupanya nampak panjang, nampak cantik, nampak enak, tapi lah ilate kau orang setuju. Ilate orang setuju. Oh, apa yang kita komplain Pak Kakak? Oh, masa orang bener. Oh, Bang. No comment. No comment. No. Oh, jadi itu cakap kat situ aja. Oh, belum lagi insyaallah. Jadi ini perkara-perkara ini supaya kita Bang, kita ingat betul. Kerana itu adalah kerja syaitan, Pak. Kerja syaitan. Gitu. Jadi mudah-mudahan insya-Allah. Dan sekali-kali jangan kita membekal makanan jamuan yang ada di dalam jamuan tadi itu kecuali kita minta izin dengan tuan rumah. Contoh kita ambil kuih tadi kok terlebih. Kita nak tinggal kesian kerana mubazir. Bila dah lebih dekat situ, tak ada siapa yang nyentuh. Sebab orang-orang di sana masih lagi membawa berpinggan-pinggan sendiri kuih-kuihnya. Ini kalau tak diurus maka kita akan jadi mubazir kerana kita ambil tadi terlebih. Jadi kita nak nyangkok pula, nak salam. Dengan tuan rumah tadi kita tunjuk, bang tadi saya ambil terlebih kuih, boleh tak saya bawa balik ni? Oh boleh, kata tak apa. Mesti orang tuan rumah mesti cakap tak apa. Gitulah. Jadi alhamdulillah maka kita dapat apa ni kebenaran daripada makanan yang kita ambil berkat tadi. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Amin. Sempurnalah kita punya jamuan tadi. Jadi insya-Allah segala perkara yang bila kita ada sesuatu kita simpan di dalam hati supaya kita terhindar daripada fitnah dan mengumpat. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah bahawa sesungguhnya kita keluar daripada makanan. Banyak lagi nak cerita makan Pak, tapi tak payahlah. Semua orang dah tahu. Cuma kadang-kadang kita lupa. Yang pertama, yang keduanya adalah satu perkara yang membawa kepada syirik tetapi kita tak sadar. Apa tak sadarnya? Saya tengok orang tu orang alim, orang itu ulama, tetapi dia ada pangkat doktor tak apa-apa. Pangkat doktor. Maka dia pun iklanlah satu obat Pak. Dia kata saya telah memberikan obat tu dan saya telah menyembuhkan beribu-ribu orang. Subhanallah. Ini cakap apa ni? Saya telah menyembuhkan Pak. Dengan obat ini saya telah menyembuhkan ratusan ribu orang. Oh, kata saya hebat. Ini Tuhan ke apa? Siapa yang menyembuhkan Pak? Allah Subhanahu wa taala. Bapak
Tengoklah hati-hati, kadang tengok keluar dekat YouTube apa iklan, saya tengok saya telah dapat ini iklan, saya makan obat ini, saya telah menyembuhkan ratusan ribu orang. Jangan sekali-kali, Pak. Kita nak makan obat pun kita kena insya Allah dengan obat yang dicadangkan oleh dokter ini, insya Allah kita telan. Nah, ya kita sebut insya Allah. Mudah-mudahan Allah yang menyembuhkan, bukan obat tadi itu, bukan pil tadi itu. Tetapi oleh kerana kita telah dipesan oleh doktor wajib makan setiap malam 1 biji. Contohnya obat apa Pak itu? Obat kolesterol. Ya. Darah tinggi, kolesterol, kencing manis, jantung, macam-macam. 4 serangkai, 5 serangkai. Allahu Akbar. Pak jadi alhamdulillah bila kita kena sakit dah Pak. Umur dah 80, memang dah banyak sangat Allah bagi dia apa Pak? Subsidi dah Pak. Dibawalah sakit itu pergi hospital. Maka sampai hospital dia jumpa dengan anak-anaknya, anaknya dipanggil kerana bapaknya ni pun umur dah begitu lanjut, ya tak. Maka Pak, pihak doktor nak selamatkan bapak ni tak ada cara lain kecuali ditidurkan, Pak. Ditidurkan. Lah, anaknya semua tak kasih, Pak. Padahal itu satu peluang yang terbaik untuk nak memberikan bapaknya, maknya tadi tu mati dengan husnul khatimah biqauli la ilaha illallah. Tetapi tak kasih anak-anaknya. Ya, kita kalau dah sakit nak ditidurkan di hospital, kita bersyukur kepada Allah. Kerana apa? Kerana kita dapat menyebut kalimah la ilaha illallah sebelum mati. Kalau ditakdirkan dengan tidur tadi tu, kita dah mula nak dienjekan, nak bius Pak ya. Nak dibius. Maka kan dokternya dokter Islam. Sekarang dah ramai dokter pakar Islam. Keling dah tak jumpa, Cina kadang-kadang jumpa, keling jarang-jarang. Tapi sekarang dah ramai. Tukang yang bius tu pun orang Melayu. Maka dia beritahu, Pak Cik 2 kalimah syahadat, Pak Cik baca solawat. Pak, sebab saya dah mengalami Pak, nak dibelah perutnya sebab ada Pak, gas elektrik pendit pendit Pak. Jadi bila dia nak masukkan, dia punya dah masukkan dalam terowong tu, maka dia mengucap 2 kalimah syahadat. Kita pun beluang macam itu jangan lepaslah gitu Pak ya. Ditakdirkan Pak, masa dibelah tadi tu kita mati Pak. Tidak ada mana tempat. Akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Tapi bukan la ilaha illallah saja, setiap siap 2 kalimah syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita baru nak Allahumma je dah, nyawanya dah hilang Pak. Nyawanya hilang. Nak selawat tadi, nak baca selawat, nyawa dah hilang Pak. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita, itu satu perkara yang paling baik. Kita belum tentu lagi kalau mati di luar tadi tu nak mengucap la ilaha illallah. Tetapi pada ketika itu kita diberi peluang. Itu peluang adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Peluang yang diberi untuk kita tadi mengingatkan kita kepada itu tadi, kalimah la ilaha illallah tadi adalah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ini adalah semua kehendak Allah. Tetapi ada mereka yang tak nak. Dia tak. Makcik itu sendiri umur dah 78 tahun, masuk kepada 80 tahun. Maka dia, doktor, saya tak nak ditidurkan doktor. Saya tak nak ditidurkan.
Anaknya pesan, mak jangan gitu mak, ni ditidurkan ni bagus, obat masuk di dalam badan tak rasa sakit. Jadi nanti dalam masa mak tidur, maka obat itu akan masuk. Bila tak nak macam itu, lah besoknya meninggal pak. Ayo, ketun ni masalah. Agak-agak ketun tak pak? Ketun banget. Tinggal gitu, tahu-tahu dah meninggal, anaknya datang sudah tak ada lagi. Oh, ketunan-ketunan. Kalau kita lah jadi insya-Allah, mudah-mudahan kita bila mana dinasihat doktor, kita umur pun dah lebih, dah patutnya kita menemui Allah Subhanahu Wa Taala, dah bersedia pak, lebih-lebih lagi ada peluang macam itu. Maka insya-Allah kita terimalah peluang itu dengan syukur. Alhamdulillah, barakallah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kita kembali kepada apa ni, iaitu hikmah di sebalik Fatihah. Saya semalam dapat WhatsApp daripada mana? Oh, ditinggal anunya. Bila disebut Fatihah ni pak, rupanya la ilaha illallah. Ya, Fatihah ini dia punya peranannya macam Yasin dah pak, di dalam satu hadis tu. Kalau Yasin itu dia punya hikmahnya, ya wa Yasin lima quri'a lahu. Maknanya Yasin itu nak dibaca untuk apa aja, untuk apa aja. Untuk sakit biar sembuh, untuk perjalanan biar untuk kebun supaya selamat, untuk macam-macam. Yasin itu. Rupanya Fatihah itu dia punya kehebatan pun macam itu juga Pak. Ya, sebab satu surah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa imma dia hanya sekadar bismillah, maka merangkumi segala apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim yang sebanyak 30 juzuk tu, dia punya kehebatannya. Jadi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, maka itu sudah melingkupi segala-galanya. Baik ya, tapi alhamdulillah, jadi kita boleh mengambil ayat-ayat Al-Quran dengan ganjaran yang terlalu besar, yaitu apabila kita baca di dalam solat. Ya Pak ya. Kalau dibaca di luar solat, maka hadiahnya 1 huruf 10. Kalau dibaca di dalam sembahyang, dalam keadaan kita duduk selepas daripada sembahyang, maka ganjarannya 50. Kalau kita dalam sembahyang, maka 1 huruf ganjarannya 100 Pak kan. Betul itu nabinya yang pesan, nabinya yang bagi tahu. Jadi kalau kita baca Fatihah Pak, daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin. Amin. Minggu yang berlalu saya dah cakap jumlah hurufnya berapa yang ada di antara kita yang ingat. Cuba bagi tahu saya. Maknanya kita punya dengar memang ingat. Ada tak di antaranya? Cikgu nak, cikgu pula. Macam kat sekolah dia cakap cikgu. Pak ya, Ustaz biar jawablah itu 154 Pak. Kalau dikalikan dengan 100 Pak, ya, maknanya sudah 1 juta lebih tak Pak dia punya ganjaran pahala Pak. Ya Allah, ya Rabbi. Itu baru bismillah sampai waladdallin. Ya, jadi ganda gitu ya. Rupanya Rasulullah juga memberi kemudahan untuk lebih menggandakan lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Itu setakat 1 juta tak banyak Pak. Baik. Kita jangan berfikir perkara-perkara yang Allah
itu maha kaya, Allah maha kuasa, Allah maha pemurah. Jangan ada teng dalam kepala itu, apa yoto gitu, cukuplah Pak. Apa yoto, cukuplah. Kalau apa yoto, Surabaya, Surabaya. Jangan sepisan-pisan kita akan komplain apa yoto. Kerana Allah itu maha kaya Pak. Ilmu yang ada di dalam dunia Allah Subhanahu wa taala itu cuma setitik air dibandingkan dengan lautan yang luas Pak. Setitik aja yang ilmu yang ada di dalam dunia ini. Apalagi kekayaan Allah, ya Allah. Baik, maka nabinya berpesan, kamu boleh memanjangkan pahala-pahala ganjaran kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memohon apa Pak? Memohon diganda-gandakan pahalanya. Ya, cara mana nak menggandakan permohonan? Sebab Nabi ajar kepada seorang hamba Allah, umat Rasulullah, ya, apabila kamu baca ini, kamu sambung dengan benda ini dengan 4 perkataan, 5 perkataan, maka kamu akan dapat pahala. Malaikat nak tulis ganjarannya pun, surah apa Pak? Apa namanya kalau Jawa? Kualangan lah Pak, kata orang Jawa, kualangan. Pak nulis itu. Kerana apa? Kerana banyaknya. Contohnya lah dibaca Nabi mencontohkan kepada seorang hamba Allah itu, aku ajarkan kepada kamu dengan ganjaran yang besar ini. Contohnya subhanallahi wa bihamdi adada halqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Kamu baca 3 kali aja. Malaikat kewalangan Pak nak nulis jumpa Allah. Ya Allah, aku kok kewalangan nak nulis ini. Ganjaran yang dibaca oleh hamba-Mu ini, ya. Tapi Allah kata, wes kono, akulah setengah ganjarannya. Ya, jadi kita boleh ambil sempena daripada zikir-zikir kita. Ya, subhanallah tadi diganti dengan yang lain-lain zikir. Apa-apa zikir nak digantikan dengan kita kata la ilaha illallah ke apa ke subhanallah ke alhamdulillah ke, maka kita boleh sambungkan dengan adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Sebab kalau kita tak faham maknanya, jadi kita tak tahu apa ini perkataan, guna apa. Baik itu kita kata kalau kita faham sedikit Nabi-nya pesan itu, maka dia kata bila sebut adada khalqihi itu maknanya sebanyak bilangan kejadian-kejadian Allah. Itu. Sebanyak bilangan kejadian Allah. Allah jadikan apa di dalam langit dan bumi ini? Pak, kalau disebut satu-satu surah. Sebab itu malaikat kewalangan yang malaikatnya entah berapa bilion yang jinnya setan plus jin antu Yesus buh pirang-pirang hewan. Ya manusianya lagi, binatangnya lagi, tumbuh-tumbuhannya lagi, batu pasirnya apalagi. Subhanallah. Baru nak kira yang itu aja dah kewalangan. Belum lagi waridha nafsihi, bilangan ridha Allah pada dirinya sendiri ya. Lepas itu wazinata arsyihi, dan bilangan perhiasan istana Allah Subhanahu wa taala, arsy. Ya, arsy Allah Subhanahu wa taala. Lepas itu wa adada kalimati. Ya, wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati, dan sebanyak bilangan kalimat-kalimat ya Allah. Pahalanya macam gitu, dia punya banyak ganjarannya. Bapak sadar tak kalau kita baca selawat? Selawat yang kita baca yang dicadangkan oleh jabatan tu, yang suruh baca dekat masjid, dekat surau selepas sembahyang Jumaat, ya. Selawat kami lah baik.
Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman. Akhirnya akhirnya ada khalqihi wa ridha nafsihi, bukan, ada di kulli maulumilak fi kulli lamqatin wa nafasin biadadi kulli malumilak. Itu Pak, dia punya maknanya kita mohon kepada Allah. Selawat yang kita baca tadi itu, dia punya ganjarannya yaitu sebanyak-banyak keluar masuknya napas yang ada di dalam dunia ini, Pak. Agak-agak banyak ke tak banyak, Pak? Banyak, Pak. Tapi kerana kita tak faham. Jadi itulah, maka insya-Allah apa sahaja yang kita baca, saya dah jumpa satu ustaz yang dia dia punya programnya memang program selawat, mana-mana dia dipanggil pergi kepada seluruh negeri Johor ni, mana dia program selawat aja. Jadi di dalam selawat dia tu apa saja yang dibaca selawatnya, maka dia kena tambah ada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinatasihi wa midada kalimati. Selawat yang paling pendek selawat apa? Selawat apa? Selawat Jibril. Wah, pandai betul ini, memang betul, dia ingat betul. Selawat paling pendek selawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Gur sitok. Gur telus, Pak. Sallallahu ala Muhammad. Habis kalau ditambah sallallahu alaihi wasallam, itu daripada mana, Ustaz? Ya daripada kita lah. Itu maknanya nak menyempurnakan selawat dan salam. Sebab selawat itu biasanya diikuti dengan salam. Selawat dalam sembahyang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini sebut Sayyidina pun ada dia punya kecohnya, Pak, dalam dunia selawatnya. Ya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Berdoa, tak ada lain yang dicerita. Sayyidina kok berdoa gitu. Sayyidina itu kan kita sebagai seorang hamba Allah beradab sopan kepada kita punya Nabi. Nabi itu siapa orangnya, kan begitu. Jadi kita tambahlah dia Sayyidina Muhammad. Ya boleh. Kalau tak nak baca ya boleh, bukannya Nabi marah, enggak marah pun. Cuma kita adab sopan pantun kita, adab sopan santun kita kepada Nabi itu, maka kita panggil pangkatnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, kita belum pernah dengar di sini selawat Jibril sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Ada tak? Belum pernah dengar kan? Oh, subhanallah, kita pun. Tapi kita main belasah itu aja. Allah sallallahu ala Muhammad. Ya, maka kita boleh tambah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Semua, Pak, selawat satu buku tebal. Kalau tak tahu berapa banyak selawat yang diajarkan kepada mereka-mereka yang mengambil kesempatan di dalam memperbaiki selawat dan memperbanyakkan selawat kepada Rasulullah. Ya, sekarang ini pun pegawai jabatan agama daerah Keluang yang diketuai oleh Qadi yang namanya siapa? Sabaruddin bin Isnin. Sabaruddin bin. Ya, Pak, ya. Alhamdulillah, bermula daerah Keluang di Masjid Pekan Layang-Layang, Pak. Oh, subhanallah. Program selawat. Lagi kan wis mulutan dah, Pak. Wis kan?
Wis masuk mulutan kan? Orang Jawa kabeh. Mulutan. Maksudnya sudah masuk bulan Rabiul Awal. Itu bulan Rabiul Awal itu bulan mulut. Ya mulut itu kalau cakap Jawa. Kalau orang Arab cakap maulid. Kalau kita ya mulutan, mulut wes. Sebab dekat jam majlis Maulidur Rasul mesti ada makan. Kalau tak ada makan tak sah. Jadi sebut mulut aja lah. Tenang. Ya Allah, ya Rabbi. Apa salahnya apa-apa yang kita baca nanti lepas baca Yasin, habis Yasin. Wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi. Wa zinata arsihi. Wa midada kalimatih. Iba ya. Baca qul huwallah ke dekat rumah, ke dekat kapal terbang, ke dekat motor, ke qul huwallahu ahad, sampailah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatih. Nanti saya tinggalkanlah sikit supaya kalau nak diamal, kalau nanti lupa. Ya Allah, ya Rabbi, ya Maulana, ya Karim, insyaAllah, barakallah. Jadi Pak, kita teruskan kita punya program, yaitu mengenai dengan hikmah Fatihah. Saya orang alim tadi memberi maklum bahawa segala kehendak Fatihah itu adalah menjadi ru'yah atau menjadi asbab doa. Ya, sebab Sayyidina Umar pun memulakan dipanggil untuk menyembuhkan sakit, maka hanya sekadar membaca Fatihah. Jadi Fatihah itu bila kita tengok di dalam hikmah Fatihah ini, maknanya meliputi segala apa-apa sahaja kita punya kehendak, kita punya permohonan kepada Allah, maka boleh menggunakan surah Fatihah. Gitu, surah Fatihah. Wa imma di dalam satu kiai, Pak Yai, dia mula-mula kita sebelum dapat menjumpai buku kecil yang di dalam hikmah Fatihah ini, maka orang-orang alim zaman biyen, maka dia kata sekadar baca bismillah aja. Tidak payah membaca Fatihah, membaca bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Satu masa pesan daripada orang tua itu, maka kamu kalau sekiranya ada hajat yang besar, contohnya istri kamu lari daripada rumah, istri kamu lari daripada rumah. Ada apa Pak dia lari Pak? Oh, dia ikut orang Indon. Subhanallah, contoh Pak. Maka dia kata, kamu jangan payah-payah, insya-Allah mudah-mudahan dia akan sadar, dia akan balik, dia kata ya. Maka kata dia, kamu baca 41 bismillahirrahmanirrahim. Itu hari di dalam ruh Al-Fatihah dia baca 40 ya. 40 sebab kejadian manusia berubah daripada 40 maka 40. Tetapi orang ulama nanti saya sambung sikit. Tutup. Allahu Akbar, ya Allah. Muslimin muslimat rahimakumullah, insyaallah kita akan sudahkan sikit aja untuk nak menyudahkan tadi. Kenapa di dalam kita punya itu hari di dalam kata 40, kerana yang terbaik dia kata satu hari kena baca 40 kali bismillahirrahmanirrahim. Ini bismillah, tetapi dekat sini bukan bismillah aja.
tetapi dia kata Fatihah. Bila Fatihah itu maka nak kena habis daripada bismillah sampai waladdallin amin. Itu nak baca 40 pun lendorong wis tengkule tengponggonge pokonge gede wis kabeh areng atek kecatalan wisan aduh ya Allah. Ya Pak ya. Tetapi kita boleh ringkaskan dengan baca bismillah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pesan Yai zaman bien. Kenapa tetapi dia zaman bien dibaca 41? Kerana apa? Kerana 40 itu adalah genap. Tetapi Allah itu ganjil. Jadi Allah suka yang ganjil. Sebab itu Nabi diberikan sembahyang yang pertama sekali adalah sembahyang witir, iaitu sembahyang ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Nah, itu ganjil. Nah, jadi kita ambillah yang mana satu yang kita boleh guna untuk membaca Fatihah ini. Kalau nak dibaca satu persatu di sini agaknya banyak. Walau bagaimanapun saya akan baca supaya Bapak dapat panduan, muslimin muslimat dapat panduan bagaimana nak menjadikan Fatihah ini ataupun surah Fatihah ini dengan yang kata bismillah tadi boleh pilih antara dua, salah satu. Maka di dalam melaksanakan ru'yah dengan segala perubatan. Nah, apa sahaja permohonan kita bila mengikut kaedah yang telah ditauliahkan oleh Pak Kiai yang menyusun kitab ini, maka insya-Allah dia akan menjadi obat yang terbaik. Pada hari-hari itu kita baca jadi sunatlah, tak payah doa yang lain-lain. Maka doa baca Fatihah saja. Jadi itulah kita kena 41 kerana Allah suka yang ganjil. Kalau nak baca 40 pun boleh juga. Yang penting kita baca dengan keyakinan kepada Allah bahawa ini adalah ayat yang paling disukai oleh Allah. Mohon rahmat-Mu ya Allah dengan syafaat daripada Rasul-Mu ya Allah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Itu Pak ya. Jadi takat itu pada malam ini insya-Allah saya tinggalkan sikit di sini kalau sekiranya mereka-mereka yang mungkin nak dapat panduan daripada kerjanya. Sebab saya satu masjid tu saya cakap dia kesian dia datang kepada saya minta ustaz tadi tu tulis macam mana dia punya baca. Jadi Pak kata saya nantilah besok saya akan bawakan kita punya photostat. Jadi dekat sini saya tinggal sikit, kalau kurang banyak dibanyakkan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhir dengan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbuna wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.